penonton, kita tidak mempunyai satu kajian yang kukuh lah untuk mengatakan bahawa gadget boleh menghasilkan kesan yang tertentu di dalam mental ataupun fizikal kanak-kanak. Sebab apa? Dunia kita bersama dengan gadget pun merupakan satu dunia yang baru. Ya, mungkin 10-20 tahun yang lepas kita cuma memakai telefon bimbit biasa saja, bukan smartphone kan. Dan telefon bimbit yang biasa kegunaannya sangat terhad. Tetapi sejak kemunculan smartphone dan rakan-rakannya yang lain, so menjadikan satu fasa perubahan teknologi maklumat yang sangat besar yang sebenarnya kita pun belum sempat mengkaji dari sudut perubatan secara betul-betul dengan kajian yang mendalam, mengumpulkan bukti dan sebagainya untuk mengaitkan kesan antara gadget kepada keadaan fizikal ataupun mental anak-anak. Tetapi apa yang saya boleh ketengahkan pada malam ni adalah beberapa kajian awal lah, beberapa kajian awal ataupun association ataupun kita kata perkaitan antara penggunaan gadget kepada keadaan fizikal dan mental anak-anak. Okey, pertama sekali kita kena faham apa itu gadget. Gadget merupakan alat peranti termasuk telefon bimbit, komputer, televisyen, tablet dan peranti lain yang mengeluarkan cahaya berbentuk elektronik dan dipanggil sebagai blue light lah. Cahaya yang dikeluarkan oleh gadget-gadget ini adalah cahaya yang kita, spektrum warna yang kita panggil sebagai blue light. Blue light ni dia merupakan sejenis high energy ataupun bertenaga tinggi, short wave. Dia satu wave gelombang yang pendek tetapi bertenaga tinggi, yang mana terdapat kajian menunjukkan ia boleh menembusI kelapisan, kalau kita tengok dari sudut daripada aspek penglihatan ataupun mata anak-anak, dia boleh menembusI sehingga ke paras retina ataupun di belakang mata anak di mana image tu terbentuklah. Okey, dan bila mana blue light ni tembus ke tahap itu, dia melaksanakan ataupun melakukan proses yang kita panggil oxidative stress kepada sel-sel mata. Dalam bahasa mudahnya, sel-sel mata itu berada dalam keadaan yang lemah, dilemahkan. Dan cuba kita bayangkan kalau semakin lama anak-anak terdedah kepada blue light ni, bukan hanya PDPR, mungkin ada tengok cerita, ada masa-masa lain sebagai hiburan dan sebagainya. Lagi dalam usia yang muda pula tu, yang mana berbola mata mereka dalam fasa perkembangan dan pertumbuhan lagi. Jadi dalam jangka waktu yang lama, sudah tentu kerosakannya akan bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, blue light ini juga sebenarnya menyebabkan badan kita kurang merembeskan hormon yang kita panggil sebagai hormon melatonin. Hormon melatonin adalah satu hormon yang sangat penting dalam keadaan normal, proses pertumbuhan normal badan kita, terutamanya hormon yang diperlukan untuk tidur malam. Okay. Jadi bila anak-anak berhadapan dengan gadget dalam waktu yang lama, ditambah pula jika ada di kalangan anak-anak kita yang menggunakan gadget pada waktu malam sebelum mereka masuk tidur, mereka akan mengalami masalah gangguan untuk tidur ataupun sukar untuk tidur. Jadi kita tak menggalakkan sebenarnya anak-anak menggunakan sebarang blue light dalam tempoh setengah jam hingga sejam sebelum mereka masuk tidur. Okey. Dan bila kita tengok lagi lama anak-anak expose, terdedah kepada blue light ini, semakin kuranglah hormon melatonin yang dihasilkan oleh otak mereka sebenarnya. Dan benda ni sebenarnya saya pernah uji sendiri, atau saya pernah lihat kesannya sendiri kepada anak-anak saya sendirilah. Bila mana siangnya mereka ber-PDPR, dan malamnya mungkin ada menonton televisyen sekejap, kemudian malam disambung dengan buat homework. Dah kelas siang, kemudian bila malam ada kerja rumah dan sebagainya, masih guna peranti sebab kerja rumah tu perlu diambil gambar, dihantarkan kepada guru dan sebagainya. Guna peranti sampailah sekian waktu dari kami tentukan waktu tidur. Jadi ada di antara anak-anak yang kata tak boleh tidur malam. Dulu sebab tu mereka sekolah hari macam biasa, sibuk berlari di sekolah dan sebagainya, mereka
tidak pernah menghadapi masalah tidak boleh tidur malam. Tetapi saya lihat makin ketara lah, makin ketara akhir-akhir ni kata tidak boleh tidur ataupun sukar untuk fall asleep, susah untuk tidur pada waktu malam. Dan kita tahu kalau anak-anak susah untuk tidur akan menyebabkan kualiti tidurnya terganggu dan akhirnya nak bangun pagi pada keesokannya juga susah. Okey, yang ketiga, bagi kanak-kanak yang khas seperti anak-anak yang mempunyai masalah autism, kita melihat bahawa penggunaan peranti sebenarnya, kita tahu kanak-kanak autistik, autism ni adalah kanak-kanak yang perlukan rangsangan yang lebih dari sudut dia punya perkembangan sosial. Perlukan bimbingan kerana benda tu mungkin tidak natural ataupun kita perlu rangsang lagi dalam untuk mereka. Tapi bila anak-anak ni kena berhadapan dengan gadget, dia akan menjadi satu tarikan yang baru kepada anak-anak autism yang memang dia tertarik untuk menyendiri dan tertarik untuk buat hal sendirilah, kita kata, di mana kebanyakan daripada mereka ni suka bermain sendiri dengan permainan mereka, tidak boleh bergaul dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi bila kita memberikan mereka gadget, ini akan menjadikan satu escape lah, satu ruang private world yang mana mereka boleh duduk situ berhadapan dan menggunakan gadget tersebut untuk perkara-perkara yang mereka rasa mereka suka untuk buat, dan dalam masa yang sama menyebabkan rangsangan sosial itu semakin lama semakin berkurang. Mereka tidak belajar untuk berinteraksi dengan orang, interaksi dengan ibu bapa, dengan ahli keluarga yang lain. Hanya duduk dan menghadap gadget. Itu salah satu kesan yang mungkin kita tak boleh nak pukul rata PDPR semua kanak-kanak adalah sama. Tidak. Dan yang keempat adalah bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah hyperaktif atau kita kata ADHD, terdapat kajian yang menunjukkan sifat hyperaktif ataupun impulsif. Impulsif ni maksudnya bila dia nak sesuatu, dia nak terus, dia buat terus, akan bertambah teruk dengan pendahan kepada gadget. Kenapa? Kerana gadget ni berorientasikan kepada impulsivity, impulsif. Contohnya kita boleh test, kita boleh uji kepada diri kita sendiri. Bila bunyi telefon kita tu, bunyi notification sound kan, kalau bagi yang sampai set sound kan, ada bunyi ting-ting message masuk, kita ada satu rasa nak terus buka. Betul tak? Kan? Ataupun kita tengok dekat kita punya WhatsApp ke ataupun Telegram dan sebagainya, ada berapa message yang belum dibaca. Jadi kita ada satu rasa nak terus buka dan baca. Itu impulsiveness lah yang dicipta oleh gadget. Begitu juga bila anak-anak yang kecil, kalau kita pun sebagai orang dewasa terdedah kepada kesan yang macam tu, kita bayangkanlah anak-anak kecil, dia ibarat satu cycle lah. Maksudnya dia belajar bahawa bila gadget ni berbunyi, bila gadget ni menyala warna dan signal dan sebagainya, dia harus tengok, dia harus pergi, dia harus tekan dan baca. Itu adalah sifat impulsif. Maksudnya dia akan menjadi seorang yang kurang sabar untuk menunggu, tidak boleh menunggu, dan dia rasa bahawa segala apa keperluan dia tu perlu ditunaikan time itu juga, secara terus menerus. So itu kita panggil impulsif lah. Jadi bagi anak-anak yang ADHD, memang ni akan menjadikan sifat impulsif, sifat hyperaktif tu tadi, ciri-ciri yang ada tu akan menyebabkan dia semakin ketara. Saya lihat kadang-kadang dekat ward dan sebagainya, dekat klinik, ada ibu bapa yang menggunakan gadget sebagai satu distraction tool. Dia anak-anak yang hyperaktif, dia berikan gadget sebab dia nak anak tu duduk diam. Tanpa dia memahami bahawa sebenarnya kesan daripada anak tu menonton, kalau kita aside from PDPR, macam contohnya dia menonton kartun dan sebagainya, kartun yang bersifat fast pacing kartun yang laju, dia bergerak dari satu motion ke satu motion dengan fasa yang laju, berbeza dengan kartun kita pada zaman kita kecil-kecil dulu. Jadi benda ni akan menyebabkan minda mereka pun run dengan satu fast mode yang laju. Dan lepas letak saja gadget, kita akan lihat kanak-kanak ni kembali melompat, berlari dengan lebih laju lagi daripada kadar mereka melompat dan lari sebelum daripada tu. Itulah kalau boleh simpulkan, saya boleh gariskan pada malam ni Puan Aimee, tentang kesan-kesan kepada fizikal dan mental lah yang kita boleh lihat setakat ini kepada anak-anak kita. Kita bersatu berukhuwah di Islam,
Dengan keikhlasan dan kejujuran, mari bekerja, berjuang dan berjihad. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kita bersatu berukhuwah di Hizbah. Dengan keikhlasan dan kejujuran, mari bekerja, berjuang dan berjihad.